Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Almi Hidayah dalam video Matematik Tambahan Tingkatan 5, Bab 5 Taburan Kebarangkalian 5.1 Pemboleh ubah rawak, Taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit boleh diwakilkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, gambar rajah pokok. Kita lihat gambar rajah pokok yang dilukiskan seperti yang murid-murid telah belajar dalam matematik moden. Yang kedua, dalam bentuk jadual. X sama dengan R dan bawah dia P X sama dengan R. Yang ketiga, dalam bentuk graf, di mana kita lukis graf mengikut skala, tetapi nilai R-nya bermula dengan kosong, kita tidak letak di titik asalan. Kita imbas sedikit apakah kebarangkalian suatu peristiwa. Kebarangkalian suatu peristiwa A berlaku di mana PA sama dengan NA per NS dengan keadaan bahawa NA ialah bilangan kesudahan bagi peristiwa A, manakala NS ialah bilangan kesudahan bagi ruang sampel S. Kebarangkalian peristiwa A boleh berlaku antara 0 hingga 1, iaitu kebarangkalian A lebih besar dan sama dengan 0 nilainya ataupun lebih kecil sama dengan 1. Bagi A penggenap ataupun A pelengkap bagi peristiwa A, maka kebarangkalian A pelengkap ialah ataupun sama dengan 1 tolak kebarangkalian bagi A. Jika X ialah suatu pemboleh ubah rawak diskrit dengan nilai R1, R2, R3 seterusnya sehingga Rn, dan kebarangkalian masing-masing ialah kebarangkalian X sama dengan R1, kebarangkalian X sama dengan R2, kebarangkalian X sama dengan R3, sehinggalah kebarangkalian X sama dengan Rn. Maka hasil tambah kebarangkalian X sama dengan R sama dengan 1 dengan keadaan setiap kebarangkalian X sama dengan R mestilah lebih besar daripada 0. Kita lihat satu contoh soalan. Pada tahun 2016, didapati bahawa 38% kereta yang dibeli oleh sebahagian rakyat Malaysia berwarna putih. Jika 2 orang pembeli dipilih secara rawak dan X mewakili bilangan pembeli kereta putih, A. Nyatakan set X. B. Lukis gambar rajah pokok dan tentukan taburan kebarangkalian bagi X. Untuk menyelesaikan soalan ni, kita perhatikan apakah nilai N yang diberi dalam soalan. Nilai N yang diberi dalam soalan adalah 2 orang. Maka N sama dengan 2. Bagi set X, X sama dengan 0, 1, 2. Untuk melihat soalan B, lukis gambar rajah anak panah. Pembeli ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Dan kita letak bilangan kesudahan dia dan kita letak X sama dengan R. Pembeli untuk membeli kereta putih adalah 38%, maksudnya 20.38, dan tidak membeli kereta putih ialah 0.62, di mana 1 tolak 0.38, kita akan dapat 0.62. Jadi membeli kereta putih adalah 0.38, tidak membeli kereta putih 0.62. Itu pilihan yang pertama. Pergi ke pilihan yang kedua. Membeli kereta putih 0.38, tidak membeli kereta putih 0.62.
Sekiranya pilihan pertama dia tidak membeli kereta putih, pilihan kedua dia akan membeli kereta putih ataupun dia tidak membeli kereta putih. Kesudahan dia, kebarangkalian yang pertama ialah PP, kereta putih. Yang kedua, kereta putih dan bukan putih. Yang ketiga ialah kereta bukan putih dan putih. Yang keempat adalah kebarangkalian bukan kereta putih dan bukan kereta putih. Maka nilai kesudahan dia, nilai kebarangkalian ialah 0.38 darab 0.38 sama dengan 0.144. Yang kedua 0.38 darab 0.62 sama dengan 0.2356. Yang ketiga 0.62 darab 0.38 sama dengan 0.2356. Dan terakhir 0.62 darab 0.62 sama dengan 0.3844. Okey, kita cari pula nilai X sama dengan R, iaitu yang pertama dia ada dua pilihan. Maksud dia beli kereta putih dan putih, dua. Okey, yang kedua hanya satu saja kereta putih, dan yang ketiga dipilih satu kereta putih, yang keempat kosong, maksudnya tidak ada kereta putih yang dipilih. Ini adalah bentuk gambar rajah pokok. Okay, kita lihat pula kaedah alternatif untuk menyelesaikan soalan ini. Kita boleh guna rumus P X sama dengan R sama dengan NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Di mana N sama dengan 2, P sama dengan 0.38, Q sama dengan 0.62. Kita masukkan nilai X sama dengan 0. Masukkan nilai ke dalam rumus, kita dapat 0.3844. X sama dengan 1, kita akan dapat 0.4712. Dan X sama dengan 2, kita dapat 0.144. Bila kita jumlahkan nilai-nilai tersebut, jumlahnya adalah 1. Okay, kita boleh pindahkan nilai ini ke dalam bentuk jadual, di mana R sama dengan 0, 1, 2 dan X sama dengan R. Kita masukkan nilai yang kita perolehi tadi. Okay, 0.3844, 0.4712 dan 0.144. Seterusnya, nilai-nilai kebarangkalian yang kita perolehi tadi boleh juga dilukis dalam bentuk graf, di mana kita ada graf yang dilabelkan dengan paksi Y, Px sama dengan R, manakala pada paksi X kita labelkan dengan R. Okay. Graf taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit ini adalah dalam bentuk graf menegak ataupun kita panggil dengan graf mencancang. Kesimpulan daripada tajuk kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit boleh ditulis dalam bentuk kebarangkalian X sama dengan R, di mana R sama dengan 0, 1, 2 sehinggalah ke nilai N yang diberi dalam soalan. Okay, ia juga mempunyai bilangan kesudahan yang mungkin. Okay, dan ketiga, kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit boleh diwakilkan dalam 3 bentuk, iaitu gambar rajah pokok, jadual dan graf. Setakat situ saja pembelajaran kita hari ini. Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya untuk diingat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.